Okey, seterusnya saya akan ajar cara bagaimana untuk kita compute mean. Okey, sebab bila dalam questionnaire ni, saya tunjuk sekali lagi questionnaire saya, sebab bila dalam questionnaire ni kita terbahagi kepada beberapa section. Okey, section A adalah tentang profile respondent. Okey, yang itu kita nak tahu dari segi background respondent itulah, dari segi gender, dari segi status ke, religion ke, terpulang kepada objektif respondent itu, researcher itu sendirilah. Tiada wajib pun, ada yang buat sampai 10 type untuk tahu dari segi background profile, ada yang buat sampai 3 saja, tu terpulang kepada researcher masing-masing lah. Okey, sebab setiap researcher dia ada pandangan sendiri bergantung kepada literature review. Okey. Okey, sekarang ni kalau kita lihat pada questionnaire, example questionnaire saya ni, okay, section A untuk functionality. Okay, untuk section ini ada 7 item ataupun 7 soalan yang akan mengukur untuk functionality. Jadi sekiranya saya ingin dapatkan compute mean mewakili bagi setiap konstruk ini, kita nak jadikan 7 item ni menjadi satu. Kita merge, kita combine all 7 item becomes one to represent for the functionality construct ataupun factor. Kita nak mewakilkan 7 item ni yang telah kita puratakan menjadi satu, iaitu functionality. Jadi bagaimana? Itu adalah tujuannya, sebab bila kita run regression, Pearson ataupun mana-mana method dalam perisian SPSS, kita perlu mergekan dia dahulu. Kita kena computekan dia dahulu. Even kalau kita nak testing normality bagi setiap variable pun, kita kena compute mean. Ya, kita perlu jadikan mean bagi setiap item, setiap construct. Kalau section A kita kena combine jadi 7 lah. Kalau section B, kalau kita ada 7 item, 7 sekali lah kita kena combine, kita kena merge, bergantung kepada kuantiti item bagi setiap section. Okey, jadi ini kita proceed lah pada data SPSS. Okey, dalam kes ini katakanlah saya ada A section A ni ada 5 item, ada 5 soalan. Section B ada 5 juga. Section C, section C saya ada 9 item ataupun 9 soalan. Dan akhir sekali D section, saya sebenarnya ada beberapa section lah daripada datanya asal, tapi kita cuba fokus kepada section A, B dan C sahaja dahulu, terlebih dahulu. Kita buat A, B, C dan D. Kita buat sampai D dan kita assume D itu adalah dependent variable. Yang semuanya adalah A, section B dan section C adalah kategori independent variable. Dalam analisis ni kita kena kenal pasti dulu tentang peranan bagi setiap variable. Adakah variable ini sesuai untuk dijadikan independent ataupun dependent variable? Jadi researcher perlu ada kenal pasti dahululah, sebab bila untuk method ni, bila kita nak analisis ni, kita kena kenal pasti dulu. Even kalau kita run method yang canggih pun, tapi kita gagal untuk mengenal pasti result yang terhasil daripada method itu sendiri pun boleh jadi salah. Sebab method just a tool, tapi researcher still need to do research, need to make a decision. Jadi kita perlu decide the peranan bagi setiap variable. Sekarang ni kita fokus untuk compute mean score. Kita terus klik pada transform. Transform, compute variable. Compute variable. Sekarang ni kita target variable section. Kita target variable untuk A dahulu. Katakanlah A, factor A. Factor A. Kita boleh tulis macam ni. Bila ada jarak kita kena buat dash. Factor A. Bila ada space perlu ada underline. And then dekat function group ni kita kena cari statistical. Klik statistical and then we can find lah a few of the function. Kita pilih mean. Boleh double click akan keluar, ataupun kita boleh klik mean sekali klik dan klik pada button atas. Dia akan keluar macam ni lah. Yang tanda soal ni, yang question mark ni, sepatutnya kita kena letak variable. Jadi kita fokus, memandangkan kita hanya fokus untuk factor A, jadi kita perlu masukkan
item berkaitan faktor A sahaja. Okey, kalau dalam kes ni itu A1 saya mana? Okey, A1 saya sebab dah label di sini lah. Kita dah label ke A1. Kan dia akan keluar. Apa yang dikeluar sini ada type and label. Sebab itulah dia akan keluar label. Okey, just klik A1 dan klik pada sini untuk insert. Okey, dia akan jadi A1. Dan juga setiap kali kita masuk item ni, setiap kita masuk soalan, kita kena ada koma. Okey, A2, koma, A3, koma, A4, koma dan juga A5. Okey, jadi kita dah selesai. Kita dah selesai untuk 5 item kita dah insert. Okey, jadi kita pun proceed step yang sama untuk bagi setiap variable. Dia akan keluar macam ni dan data yang dah kita compute itu akan muncul pada data view dan pada akhir data. Okey, factor A. Ini semua adalah data-data ni adalah hasil daripada compute. Okey, compute mean score for factor A. Okey, dan kita pun proceed step yang sama untuk factor B, C dan D. Okey, compute. Okey, kita pun fokus untuk factor B. Okey, jadi kita kena remove A1 sampai A5 tu remove sebab yang kita dah guna bagi factor A. Okey, jadi kita pun proses step yang sama. Okey, setiap kali masuk item kena letak koma. Okey, sebab ramai yang terlepas pandang. Okey, saya cuma remah banyak kali lah. And then klik OK. Okey, dia akan muncul pada data akhir. Repeat step sekali lagi. Step yang sama untuk factor C. Okey, C. Lagi C1, C2, C3, C4, C5, dan kita ada lebih daripada 5 soalan. 7, 8, 9. Okey, pada akhir ni tak ada koma. Okey, dan klik OK. Okey, dan repeat lagi stepnya last kali untuk section D. Okey, factor D. Okey, factor D. Untuk remove section C. Okay, pastikan kita remove sebab jangan ada yang tertinggal pun sebab nanti nilai compute tu akan jadi salah. 1, D2, D3 and D4. Okey, ada 4. Ada di factor A, B, C dan D. Okey, semua dah ada di sini. Okay, semua dah ada. Kita boleh check lah daripada 79 sampel. Dia akan sama. Sebab dia mean ni dia berdasarkan bilangan sampel. Okey. Factor A, B, C dan jadi dah settle untuk bahagian mean score. Jadi kalau kita nak tahu dari segi nilai mean bagi setiap item pun boleh. Okey. Jadi untuk item kita boleh ukur melalui analyze descriptive statistic. And then klik descriptive. Okay, klik dekat descriptive ni, kita boleh masukkan semuanya sekali. Okay, boleh daripada A sampailah section D lah. Section D lah kita tunjuk example kan. Dan insert. Okay, bila kita insert, klik pada options. Okay, kita boleh pilih sama mana kita nak output yang macam mana. Kita nak dapat output dalam bentuk mean pun boleh, sum pun boleh. Tapi bila dah ada mean tak perlu dah ada sum. Okay, kita pun boleh yang minimum value ni tak perlulah maximum value. Variance pun boleh output. Automatic result tu untuk bagi mean bagi setiap item akan keluar di sini lah. Akan keluar di sini. Okey. Okay, dia akan ambil beberapa minit lah, a few time. Okay, to generate the report. Okay, dia dah keluar. Okay, sebab itulah kalau kita tulis item dekat label dia akan keluar. Okay, jadi better nasihat saya tulislah pada label yang tadi sebab dia akan lebih detail, lebih faham berbanding dengan spesifik. Cuma untuk nickname sahaja kita letak A2, A3. Okay, tapi bila dalam untuk report ni better kita kena tunjuklah apakah yang dimasukkan bagi setiap item. Okay, dah keluar. Okay, mean bagi setiap item, standard deviation,
variance, skewness, courtesies bagi setiap item dalam questionnaire. Okay, ini adalah contoh kita nak dapatkan nilai descriptive mean for each item. Okay, kalau untuk dapatkan mean bagi setiap construct pun boleh. Mean bagi setiap construct pun boleh. Jadi kita boleh repeat step yang sama lah. Okay, mungkin boleh tekan dekat descriptive statistic, frequencies pun boleh. Tak ada beza pun sebenarnya. Okay, kalau katakanlah saya gunakan frequencies lah. Okay, factor A. Kalau nak guna untuk descriptive pun tak ada masalah. Okay, factor A, statistik. Kita boleh ambil mean. Okay, skewness, courtesies pun boleh. Okay, standard error for mean, continue, chart. Kita boleh pilih chart ke pie chart ke histogram. Kalau siapa nak keep bolehlah nak guna pie chart. Okay, ni chart value apa maklumatnya kita nak pilih sama ada frekuensi atau daripada output tu sendiri. Okay, then klik OK. Okay, dia akan masa lah. Okay, dah keluar. Okay, sini dia akan beritahu dah ada missing ke tak. Dalam kes ni, no missing value. Okay, no missing value. Sebab tak ada. Okay, ini adalah mean bagi setiap factor. Okay, 2.1165, 2.25, 32, 2.3615. Okay, ini adalah nilai mean bagi setiap factor dan juga standard error of mean. Okay, ini adalah frekuensi table lah. Dia akan bagi detail untuk tanda research tanda 1 berapa responden kan. Tapi ni sebabnya kita dah mean kan dia. Jadi ni tak perlu pun tak apa. Tak perlu pun tak apa. Selalunya untuk pie chart ni kita gunakan untuk melibatkan yang responden profile. Nak tahu bilangan lelaki berapa, perempuan berapa kebiasaannya. Kita kebiasaannya dan saya cadang pun untuk pie chart ni kita hanya guna untuk yang melibatkan responden profile sahaja. Yang data yang melibatkan numerik ni tak perlu. Cuma tadi saya cuma nak tunjuk example lah. Kalau nak guna example pun boleh. Sebabnya katakanlah kita guna example bagi untuk kan saya remove dahulu. Katakanlah saya nak tahu dari segi profile responder itu sendiri. Year working. Untuk generate, klik OK. Automatic keluar lah. Ini year working. Mean bagi setiap working. Yang ni paling tinggi lah nilai mean. Sebab paling tinggi. Ini boleh dalam bentuk table. Ni dalam bentuk pie chart. Jadi untuk report nanti, better masukkan table dan bawah tu adalah pie chart. Table pie chart. Table 1 about year working and then the figure 1 is pie chart. Boleh. Dia akan keluar. Cantik result dia. Dan setiap kali kita buat analisis perlu ada interpretation lah. Perlu ada interpretation. Jadi any discussion ke apa perlu dibuat pada chapter akhir. Itu sebahagian daripada projek kita lah. Sebarang pertanyaan boleh PM saya lah. Jadi saya akan buka untuk next step lah. Next step. Next step.